إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسيد خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد رسول الله فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وإطرته وأصحابه أجمعين أما بعد فنشكر الله عز وجل الأربعين النووية بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء أربعين وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين قال رحمه الله عز وجل الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Baik, hadis yang kedua ini para hadirin adik-adik yang dirahmati Allah Azza wa Jal adalah merupakan hadis yang dikenali dengan nama hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan nama. Contoh macam hadisul ifk. Bila sebut hadisul ifk, apa maksudnya? Cerita tentang siapa? Tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah dituhmah. Okey, hadisul ifk. Bila sebut hadisul syafa'ah, cerita tentang apa? Apa cerita dia? Memang cerita tentang syafaat. Tapi apa ceritanya? Kisah apa? Hadisus syafa'ah. Cerita tentang bagaimana manusia di padang mahsyar kelak mereka mencari syafaat daripada seorang Nabi kepada seorang Nabi, memohon jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, dan akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi telah memohon daripada Allah agar dimulakan hisab. Cerita yang panjang tu dipanggil sebagai hadis asy-syafa'ah. Jadi ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tajuk. Dia ada nama dia. Contoh macam hadisus syafa'ah, hadisul ifki. Contoh lagi yang sekarang sedang kita pelajari adalah hadis Sayyidina Jibril alaihi salam.
Bila orang kata hadis Sayyidina Jibril, tahulah kita ceritanya tentang bagaimana Nabi SAW telah didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam rupa seorang manusia. Para sahabat pun tengok, Sayyidina Umar pun tengok, dan Sayyidina Jibril dalam rupa seorang manusia sebut telah tanya kepada baginda Nabi 4 soalan. Apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia iman, apakah dia ihsan, bilakah hari kiamat. Dan akhirnya setelah lelaki tersebut berlalu pergi, lepas 3 hari peristiwa itu, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu tak siapa lelaki yang tanya itu? Kata Sayyidina Umar, hanya Allah dan Rasul sajalah yang tahu. Lalu kata Rasulullah, yang datang itu adalah Malaikat Jibril. Beliau datang untuk mengajar kamu semua tentang hakikat agama kamu semua. Jadi hadis ini dipanggil sebagai hadis Sayyidina Jibril, kerana Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang manusia dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita tengok apa cerita dan apakah yang dapat kita ambil daripada kisah hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Okey. Hadis ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam hadis ini cerita bahawa Sayyidina Umar satu ketika itu pada satu siang, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaum. Dia sebut yaum, biasa kita terjemah hari kan, tapi asal kalimah yaum bermaksud siang. Sebab tu yaumun wa lailatun. Yaum wa lailah. Yaum siang, lailah malam. Jadi kisah ini berlaku pada waktu siang. Cuma kadang-kadang disebut kalimah yaum, tapi yang diinginkan adalah yaum wa lailah, 24 sa'ah. Cuma dalam kisah ini dia merujuk kepada siang. Sedang kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina salatukum ala habibikum ya jamaah? Ba'da an qultu qala Rasulullah inda Rasulullah al-kullu sakit antum bukhala, yani bukhala. Ya satir ya Rabb, ila hadzal had wasala bukhlukum. Aina salatukum ala habibikum? Kunna lama jalasna ma'a syuyukh fi majlis al-hadith lamma qala al-syekh qala Rasulullah al-kullu sallallahu alaihi wasallam. Wa min dimni fawaid majlis al-hadith kasratu salati ala al-habib. Ya Rabb, rabbuna yataqabbal. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu siang. Tiba-tiba muncul ke atas kami, maksudnya tiba-tiba datang dalam majlis kami tersebut seorang lelaki yang kata Sayyidina Umar, lelaki itu syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan padanya tanda-tanda kesan dia seorang musafir. Orang zaman dulu kalau musafir nampak dia tu sebagai musafir. Letihnya, bajunya. Bayangkan kita boleh tahu kan orang musafir zaman dulu macam mana, dengan untanya lalu padang pasir, mesti dalam keadaan yang letih. Hari ini nampak juga dah letih tu kalau musafir, tapi masih lagi dalam keadaan yang menawan lah. Naik kapal terbang, naik kereta api, naik kereta, ada aircon, baju berkedut lah, tapi stain muka tu okey lah. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak dilihat pada lelaki tersebut tanda-tanda beliau seorang musafir. Nampak gaya tu macam beliau ni orang Madinah, sebab bajunya, pakaiannya nampak orang tempatan. Cuma tak ada seorang pun, kata Sayyidina Umar, di kalangan kami yang kenal siapakah lelaki tersebut. Jadi di sini timbul keharanan di hati Sayyidina Umar. Nak kata dia orang luar, tak ada gaya orang luar. Nak kata dia orang tempatan, siapa yang kenal dia? Anak siapa? Okey. Lalu lelaki ini datang dalam majlis baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu dia telah pun duduk menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain, daripada belakang majlis beliau pun terus ke depan sampai akhirnya duduk betul-betul di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu beliau telah merapatkan
lututnya ke lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kami, sewaktu menghuraikan hadis ini, maksud merapatkan lutut tu bukan sampai bercantum lutut, tapi dekat sangat, seakan-akan hampir-hampir nak bercantum lutut. Okey? Maknanya fa asnada rukbatayhi ay kadaan yusnid rukbatayhi ila rukbatayil al-habib sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir lutut lelaki yang datang ni, yang rambutnya sangat hitam, baju sangat putih, yang tak diketahui siapakah beliau, hampir-hampir beliau ini merapatkan, mencantumkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan lelaki ini telah meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pehanya. Peha siapa? Berlaku dua pendapat. Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan maksud fakhizaihi ni, dhamir pada kalimah fakhizaih merujuk kepada hadzal rajul. Maknanya lelaki tadi, kalau ikut kefahaman Sayyidina Imam An-Nawawi, lelaki ini telah pun duduk menghadap baginda Nabi secara tahiyat awal begitu. Duduk secara tahiyat awal, lututnya hampir merapat ke lutut Nabi, dan beliau telah meletakkan kedua telapak tangannya ke atas peha beliau sendiri. Ini pandangan Sayyidina Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun ramai para ulama kita berpendapat fakhizaih ini dhamirnya itu merujuk kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalaulah yang berlaku ketika itu adalah berdasarkan kefahaman ramai para ulama tersebut, maka ceritanya lelaki ini datang menghadap Nabi, duduk secara tahiyat awal, kemudian dia pun meletakkan tangannya ke atas peha baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Okey, jadi ada berlaku perbezaan pandangan para ulama di dalam memahami hadis ini. Macam manakah rupa kelakuan lelaki tadi sewaktu datang bertemu dengan baginda Nabi? Adakah dia meletakkan tangannya ke atas peha dia sendiri, atau dia meletakkan kedua telapak tangannya ke atas peha baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lelaki tadi setelah duduk menghadap Nabi, duduk meletakkan kedua telapak tangannya ke atas peha, berlaku khilaf peha dia ataupun peha Nabi. Lalu lelaki ini pun sebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya tentang Islam. Okey, jadi daripada sini para ulama bincang. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, bila lelaki ini sebut ya Muhammad, dalam masa yang sama para sahabat tak panggil Nabi dengan ya Muhammad. Sahabat Nabi tak panggil Nabi ya Muhammad, tapi mereka akan memanggil baginda Rasul dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Yang panggil ya Muhammad ni hanya orang Arab yang duduk di pedalaman, yang mereka tak ada pengalaman untuk bagaimana cara memanggil baginda Nabi. Mereka tak tinggal bersama dengan Nabi, tak tahu adab memanggil baginda Rasul. Jadi lelaki ini memanggil baginda Nabi dengan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Fadilatul Syekh Yusri, lelaki ini kita tahu cerita dia tadi kan, lelaki ini adalah Sayyidina Jibril. Maknanya Sayyidina Jibril ingin menjadikan para sahabat menyangka yang beliau ini adalah Arab Badui, Arab pedalaman yang tak ada pengalaman bertemu dengan Nabi. Ini kali pertama bertemu Nabi, nak tanya Nabi soalan. Jadi okeylah, tak ada pengalaman, tak tahu cara bagaimana attitude menghadap seorang Nabi. Macam kita lah, tak biasa jumpa Sultan, nak bercakap tu tak tentu hala juga rasa. Bahasa istananya tak mana-mana pergi. Apa khabar tuanku? Tuanku sihat ke? Bila tuanku nak tidur? Tidur rumah saya ke? Habis. Batik rasa tuanku suka batik ke? Tuan kabut habis bahasa dia, sebab kita tak ada pengalaman. Jadi apabila Sayyidina Jibril yang merupa dengan rupa seorang lelaki ni tanya pada Nabi dan dipanggil Nabi ya Muhammad, maka kata Fadilatul Syekh Yusri, Sayyidina Jibril ketika itu mahu para sahabat menyangkakan bahawa yang bertanya ini adalah seorang lelaki yang jauh daripada
pedalaman. Sebab datang tu orang dah pelik dah. Siapa ni Nak kata orang tempatan, tidak. Tetapi gaya dia ni tak ada nampak dia orang musafir. Sebab kalau orang musafir, mana untanya? Mukanya mesti dalam keadaan yang penuh dengan berpasir, sebab lalu padang pasir. Mana ada hotel kat situ kan? Mana ada hotel di padang pasir? Mesti dalam keadaan keletihan. Tapi tak nampak. Nampaknya bagus, nampaknya bertanya soalan tu nampak macam orang tempatan. Jadi bila Sayyidina Jibril AS sebut ya Muhammad, maka beliau ingin menjadikan para sahabat menyangka bahawa lelaki ini adalah orang lelaki daripada pedalaman. Lalu ditanya soalan, apakah dia Islam? Lalu Rasulullah pun menjawab dengan Islam ini adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasulullah, kamu mendirikan sembahyang, kamu menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kamu menunaikan haji di Baitullah, maknanya iaitu Ka'batullah Al-Musharrafah, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mempunyai kemampuan untuk sampai kepada Kaabah. Kamu ada kemampuan untuk sampai ke Mekah pada bulan haji, maka wajib ke atas kamu untuk menunaikan kefarduan haji. Selepas Nabi jawab, lalu lelaki ini menyebut kepada Rasulullah, sadaqta, benar, anda telah menjawab dengan jawapan yang benar. Lalu Sayyidina Umar yang berada dalam majlis itu mengatakan, kami jadi hairan habis. Siapakah lelaki ini? Dahlah dia tanya soalan, tiba-tiba dia pula yang mengakui bahawa jawapan Nabi adalah benar. Main dia tahu jawapan. Dia tahu jawapan, tapi dia bukan orang tempatan. Jadi macam mana? Ini semuanya untuk menyebabkan para sahabat, ini siapa? Jadi mereka akan fokus kepada apa yang disoal oleh lelaki ni. Sebab ini lain ni. Nak kata dia orang tempatan, bukan orang tempatan. Lepas tu cara panggil macam dia orang luar. Tiba-tiba orang luar sepatutnya bila tanya soalan sebab tak tahu, tiba-tiba tanya soalan tahu jawapan. Ini siapa? Jadi semuanya adalah untuk menarik perasaan para sahabat untuk fokus kepada apa yang ditanya oleh lelaki ini. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Selesai Islam tadi, qala fa akhbirni 'anil iman. Okey, lelaki ni tanya kepada Nabi, sila beritahu kepada saya tentang iman. Lalu Nabi menjawab, kamu meyakini dengan Allah, kamu beriman dengan Allah, maksudnya meyakini bahawa Allah adalah Tuhan dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Kamu beriman, meyakini wujudnya malaikat, beriman dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman dengan adanya rasul-rasul daripada Allah, beriman dengan hari akhir. Maksudnya selepas pada hari dunia ni ada hari yang terakhir, ada hari yang seterusnya, iaitu hari akhirat. Dan kamu beriman dengan al-qada wal qadar. Kalau buka dalam kitab akidah, bincanglah adakah di sana beza di antara al-qada dan juga qadar. Itu saya tak bincangkan sini. Itu kita serahkan kepada adik-adik untuk buka dalam kitab akidah. Masa belajar kitab akidah nanti, masa kita buat daurah akidah nanti, boleh tanya. Lalu Nabi kata, kamu beriman dengan ketetapan, dengan benda yang telah diputuskan oleh Allah yang merupakan takdir manusia ini, baik sama ada benda itu berunsur bagus atau berunsur tidak bagus. Sebab qada dan qadar ni, apa yang berlaku pada kita kadang-kadang menyakitkan, ada yang menggembirakan. Semuanya sudah diketahui oleh Allah dan sudah diputuskan oleh Allah semenjak azal dan tak akan berubah. Lalu lelaki ini pun berkata kepada baginda Nabi, anda telah menjawab dengan jawapan yang benar. Memang para sahabat masa tu semua jadi hairan, lelaki ni siapa? Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Lelaki ini bertanya lagi kepada Nabi, wahai beritahulah kepada saya apakah dia ihsan. Asal kalimah ihsan ni berbuat baguslah. Ahsana yuhsin, maknanya kita buat satu benda tu biar elok, biar bagus. Ahsana fi sun'ihi, dia begitu cermat dan teliti dalam pekerjaan dia. Jadi kalimah ahsan ini berbuat bagus. Wabil walidaini ihsana, maknanya berbuat bagus, berbuat baik. Itu asal maknanya. Jadi lelaki ini tanya kepada Nabi, apakah dia hakikat ihsan? Hakikat seseorang itu melakukan perbuatan secara bagus. Lalu Nabi kata, ihsan ini
kamu buat satu perbuatan ni secara bagus, ni cara dia macam mana? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi ini dia al-ihsan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Hadis ni kalau kita nak hurai panjang sangat-sangat. Pengajarannya sangat panjang. Saya tak tahu nak hurai macam mana setakat ni. Kita baca dulu, lepas tu kita akan masuk sikit-sikit. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Setelah ditanya tentang iman, ihsan dan juga Islam, lalu lelaki ini bertanya kepada Nabi, bagi tahu kepada saya tentang masa as-sa'ah. As-sa'ah yang dimasukkan sini iaitu sa'atul qiyamah. Bilakah dia waktu berlakunya hari kiamat? Qal mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Nabi kata, tidaklah orang yang ditanya tentang soalan bilakah hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya, ana kal mas'ul 'anil qiyamah wa anta kas-sa'il 'anil qiyamah, ana wa anta kullun minna la na'lam mata huwa maw'idus sa'ah. Kama anta la ta'lam, ana kadzalik. Mal mas'ulu anha lastu ana kal mas'uli anha, ay 'anil qiyamah 'anis sa'ah bi'a'lam minka anta kas-sa'il. Kamu pun tak tahu, saya pun tak tahu bilakah berlaku hari kiamat. Lalu lelaki ni, bila Nabi dah jawab tak ada hari kiamat ni, tak diketahui, lalu kata lelaki tadi, maka bagi tahu pula kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, qal antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang hamba perempuan melahirkan seorang anak perempuan, lalu anak perempuan tersebut menjadi ketua kepada ibu dia sendiri. Seorang hamba perempuan, hamba sahaya perempuan, dia melahirkan anak tu dapat anak perempuan, kemudian anak perempuan ni bila besar jadi tuan kepada mak dia sendiri. Antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia sendiri. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat yang seterusnya disebut oleh Nabi adalah apabila kamu melihat orang yang tidak berkasut, yang tidak berpakaian, yang hidup susah, yang mereka ini mengembala kambing, mereka telah meninggi-ninggi di dalam membina bangunan. Asal tak ada duit, asalnya orang miskin, kasut pun tak ada, pakaian pun nak kira macam bertelanjang, tiba-tiba berubah menjadi orang yang bincangnya, kita nak meninggikan rumah ni. Orang miskin dia tak bincang nak meninggikan rumah. Rumah tu ada tak? Itu persoalan dia. Mana rumah kita ya? Itu soalan orang miskin. Ini dia tak bincang tu lah. Berapa tingkat kita nak bina ni? Maknanya berubah menjadi orang kaya. Summan talak. Kemudian lelaki yang bertanya ini pun meninggalkan majlis baginda Nabi SAW. Selepas beliau tanya soalan, beliau pun keluar daripada majlis. Falabithtu maliya. Kata Sayyidina Umar, lalu saya pun telah selepas persoalan itu, saya telah berada pada satu masa yang panjang. Maknanya setelah majlis itu berlalu masa yang panjang, kata para ulama, iaitu selama 3 hari. Berdasarkan hadis-hadis yang lain dalam Sunan At-Tirmizi disebut bahawa Nabi SAW mula tanya Sayyidina Umar selepas berlalu 3 hari peristiwa tu. Habis peristiwa tu, para sahabat pun habislah. Ada orang tanya soalan apa di iman, Islam, ihsan, bila hari kiamat. 3 hari selepas peristiwa itu berlaku, Nabi pun telah berkata kepada Sayyidina Umar, summa qal, dalam riwayat yang lain, summa qala li, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapakah orang yang bertanya soalan-soalan tersebut? Lalu kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu baginda Nabi pun menyatakan, maka sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia telah datang kepada kamu semua untuk mengajar kamu semua tentang hakikat agama Islam yang dipegang oleh kamu semua. Inilah secara kasarnya tentang hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Wow, hadis ni subhanallah, kalau kita nak kupas sangat panjang. Kita kupas sikit-sikit takat-takat kita dapat. Pertama, para hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini
Sebab Imam Nawawi sebut hadis ni dan beliau tak sebut apa hikmah dan apa kaedah tu. Seakan-akan beliau nak kata, fikir sendiri. Saya dah sebut setiap hadis ni dia ada kaedah besar. Jadi fikir sendiri apa kaedah sebut. Jadi setiap orang dia boleh fikir dengan pelbagai pemikiran lah. Di sana ada banyak pengajaran daripada hadis ni. Namun apa yang agak-agak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi kepada kita sehingga beliau memilih hadis ini sebagai hadis yang nombor 2 pula tu. Maksudnya seakan-akan beliau nak kata banyak-banyak hadis Nabi, hadis paling penting hadis innamal a'malu binniyat, hadis kedua penting adalah hadis Sayyidina Jibril. Mengapa agak-agak? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kisah ini sebagaimana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kami yang mengajar hadis di Muqattam. Tiap-tiap pagi kami ke Muqattam baca hadis dengan beliau. Kalau adik-adik ada kelapangan, bolehlah pergi ke Muqattam. Tengok macam mana seorang guru kami yang dia ni seorang doktor. Dia doktor bedah tapi dalam masa yang sama dia seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, ulama besar dalam tasawuf. Satu malam tiga juzuk sembahyang tarawih. Satu malam 3 juzuk. Kadang-kadang 3 juzuk lebih. Main sepanjang Ramadan paling sikit 3 kali khatam. Seronok cerita lah kisah ini pun. Saya seronok cerita tapi kenapa tak pergi? Nak buat macam mana? Kau musuh buat daurah kan? Itu alasan yang baik lah kan. Alasan yang baik kan. Alasan kedua, anak-anak payahlah apalah. Itu semua alasan biasalah. Setiap malam 3 juzuk lebih. Sembahyang tarawih tak lama pun, 20 rakaat je. Bila habis dekat subuh. Lebih kurang sejam 2 jam dekat subuh baru habis. Tak panjang, 20 rakaat je. Kalau 10 malam terakhir terus berhenti tu lebih kurang 10 minit nak dekat subuh. Kelang kabut makan sahur. Satu malam 3 juzuk. Bolehlah siapa nak tengok dia punya kekuatan. Dia masuk gym dah banyak kali dah. Dah bersama dengan Kapten Malaysia lah, Kapten Amerika lah, macam-macam kan. Cuba try. Nak tengok kekuatan hakikat kita sebenarnya mana. Dia angkat besi tu ke, dia angkat badan untuk berqiyamul-lail tu. Boleh try lah kan. Satu malam 3 juzuk. Kalau malam sekarang ni sebab kita musim panas. Musim panas siang panjang, malam pendek. Jadi biasanya akan dapat khatam dalam sembahyang tarawih lebih kurang dalam 4 kali. 4 kali. 3 kali itu insya-Allah tu biasa. Kalau malam jatuh pada panjang pula, silat-silat sampai 5 kali khatam. Sembahyang tarawih 5 kali khatam Quran. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri, bila hafal Quran, ulang dalam sembahyang. Sebab kita akan sembahyang macam mana pun kita akan sembahyang. Dan bila kita sembahyang kita akan baca Quran. Jadi baca qul ya qul wallah. Jadikan Quran yang kita hafal tu diulang dalam sembahyang. Sebab tu kata beliau menjadi bid'ah sebenarnya adalah duduk buka Quran. Orang dulu tak begitu. Orang dulu mengulang Quran Allahu Akbar. Kan? Para sahabat tak ada pun duduk sama-sama baca Quran, tak, angkat takbir sembahyang. Jadi mengulang Quran dalam sembahyang. Dan kata beliau, saya tak sempat nak buka Quran, jadi saya mengulang Quran dalam sembahyang. 2 minggu sekali khatam, 2 minggu sekali khatam. Jadi cabaran untuk kita kan. Seronok cerita kan. Okey. Bila nak jadi macam tu, ya Rabb Allah mawafiqna. Okey. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dan juga menantu beliau Syekh Usamah Al-Azhari, hadis Sayyidina Jibril ini adalah antara hadis-hadis akhir sebelum Nabi wafat. Hadis ini adalah antara hadis-hadis akhir yang berlaku sebelum baginda Nabi alaihi salatu wasalam kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Maknanya hadis ini adalah hadis yang mutaakhir. Bukan cerita di Mekah ni, bukan cerita mula-mula sampai Madinah. Ni cerita Nabi nak dekat wafat. Okey. Maknanya apa? Maknanya Sayyidina Jibril alaihissalam setelah Nabi SAW menyampaikan Islam kepada masyarakat, menerangkan hakikat Islam, Sayyidina Jibril datang nak bagi tahu kepada para sahabat dan kita semua kesimpulan agama Islam ni apa dia. Lalu ditanya soalan tentang 4 perkara tadi. Dan akhir tadi Nabi sebut fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Beliau datang untuk mengajar kamu semua apakah dia hakikat agama kamu semua. Jadi atas dasar itulah berkemungkinan, okey, selesai kalam Syekh Yusri tadi, maka saya kata pula
berkemungkinan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mendatangkan hadis yang kedua ini untuk memasakkan dalam pemikiran kita. Kena ingat, kalau orang tanya apakah dia hakikat agama kita, kita kata hakikat agama kami adalah 4 perkara. Gabungan 4 perkara ini adalah hakikat agama kami. Apa dia? Akidah, syariah, tasawuf dan ma'rifatu fitaniz zaman. Akidah, syariah, tasawuf dan ma'rifatu fitaniz zaman. Jadi Islam kita ni, agama kita ni, perbahasan dia, perbincangan dia, pusing macam mana pun dia tak lari pada 4 perkara ni. Tentang akidah, tentang syariah, tentang tasawuf, dan yang terakhir adalah ma'rifatu fitani az-zaman, mengetahui tentang ujian-ujian pancaroba yang berlaku sepanjang zaman. Pusinglah macam mana sekalipun, 4 perkara ini adalah mihwar dia, fokus dia. Fokus yang disampaikan oleh Islam ada 4 perkara ni. Sebab tu Sayyidina Jibril sebut fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi sebut di akhir hadis tadi. Biasa kita dengar hadis ni, kita kata Islam ni hakikatnya syariat, akidah dan tasawuf. Kita terlupa satu lagi soalan yang ditanya oleh Sayyidina Jibril, iaitu apakah dia, bilakah hari kiamat, dan apakah dia tanda-tanda hari kiamat. Lalu kata Syekh Husri, sebenarnya hakikat agama kita bukan 3 tapi ada 4. Yang terakhir adalah ma'rifatu fitani zaman, yang dirumuskan oleh Sayyidina Jibril dengan soalan bilakah hari kiamat dan apakah dia tanda hari kiamat. Jadi kerana hadis ini mencakupi seluruh perbahasan Islam, maka datanglah Sayyidina Imam An-Nawawi mendatangkan hadis kedua ini supaya kita berjalanlah macam mana pun, pergilah mana pun, kita sedar agama kami ini perbahasan dia adalah akidah yang disimpulkan berdasarkan soalan al-iman. Akhbirni anil iman, sebut kepada saya apakah di iman. Lalu Rasulullah menjawab tentang arkanul iman. Yang 6 itu sebagai orang kata apa, sebagai satu kesimpulan tentang akidah seorang Muslim. Tanya tentang Islam, iaitu merujuk kepada ibadah yang bersifat zahir. Kalau iman, ibadah kita dari segi batiniyah, dari segi keyakinan, i'tiqad. Al-Islam iaitu ibadah yang kita lakukan secara zahir. Bermula dengan penyaksian, kita ikrar, kita menyatakan kepada masyarakat bahawa saya ni mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita melakukan ibadah-ibadah yang nampak oleh masyarakat yang menunjukkan bahawa saya seorang yang beramal dengan agama Islam. Akidah betul boleh sebut, tapi dalam hati hanya Allah saja yang tahu. At-tasawuf, yang ditanya tentang al-ihsan, iaitu saya ni bukan seorang yang semata-mata beribadah, bukan semata-mata ada akidah, tapi saya beribadah ini atas dasar kerana saya cinta kepada Allah dan Rasul. Bukan kerana kena paksa, bukan tertekan, bukan takut orang marah, bukan untuk menunjuk, tapi atas dasar kerana mencari redha Allah. Yang ditanya tentang at-tasawuf, kamu menyembah Allah macam kamu sedang melihat Allah. Bayangkan kalau kita melakukan satu ibadah dalam keadaan kita dapat melihat Allah, agak-agak kita punya ibadah tu sambil lewa ke? Ambil contohlah kan. Ambil contohlah kalau satu orang dia sedang dalam proses untuk meminang seorang wanita. Ambil contoh mudah itu ya. Contoh ni tak disebut oleh guru saya, tapi saya yang terfikir tak pernah sebut contoh ni saya. Ni first time sebut. Sebab adik-adik semua gembira nampak contoh itu, nampak semangat. Kalau kami contoh begitu menakutkan. Sebab live kan, takut orang di rumah lahu niyatun a'udzubillah nahnu qaumun nakhafu minaz zaujah nakhaf minaz zaujah ma'al a'da al-aqwiya ma'az zaujah du'afa. Okey, kita dalam proses untuk nak meminang seorang perempuan, kita pun pergilah ke rumah dia. Lepas tu ayah dia pun kata baja mana apa semua. Lepas tu ayah dia kata minta ni lah tolong jadi imam, kita dah masuk zuhur ni, agak-agak macam mana sembahyang dia. Cincai, gila cincai, tolak pilihan, mesti wow dengan takbirnya kan, rokoknya kan,
Tak boleh bayang lah dia punya dahsyatnya sembahyang dia tu. Kalau pula sembahyang yang jahari, kalau Syekh Hussein tiga juzuk, berasa dia 4 dah. 4 juzuk dah boleh baca kan. Nak katanya ya Allah kan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita muayyanah. Sama juga kalau dalam tasawuf, apabila sebahagian tarikat tasawuf, apabila mereka solat, beribadah, berzikir, mereka membayangkan seakan-akan guru mereka sedang melihat mereka. Okey, kalau contoh kita dalam halaqah zikir, tiba-tiba guru kita pandang kita, agak-agak berzikir sambil lebih kurang, malu. Mesti betul, la ilaha illallah, sinan nabi habibullah, Rasulullah je, dia tambah habibullah tu kan. Dia punya seronok tu. Sebab al-muayyanah lain. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak dapat merasai, cuba juga tu, berusaha nak, bukanlah supaya membayang-bayangkan Allah. Apa yang terbayang itu bukan Allah, sebab Allah bukan makhluk. Yang kita terbayang itu makhluk. Jadi memang macam mana pun kita tak akan dapat melihat Allah di dunia ni. Kita hanya dapat melihat Allah di syurga nanti. Cuma walaupun kita tak dapat melihat Allah, tetapi sampai ada orang sampai kepada tahap dia beribadah tu seperti dia sedang melihat Allah. Maknanya dahsyat gila ibadah dia. Tapi kalaulah, yang ni yang biasalah, kalaulah kita tak boleh sampai kepada tahap macam kita beribadah tu melihat Allah, kita kena beribadah dalam keadaan kita menyedari Allah sedang melihat kita. Contohlah sahabat-sahabat kalau sembahyang di Ruak Jawi, tu ada kamera tu. Kamera muraqabah tu ada satu. Tu dalam apa? Dekat maktabah ada satu, dua. Tu kat ujung tu ada 3. Okey, tengah sembahyang, agak-agak sembahyang sambil menengok ke. Kalau sembahyang kat rumah, orang tak nampak. Kalau dekat Ruak Jawi, sambil sembahyang, fi kamera. Jadi ketika tu nampaklah sebab orang nak tengok kan, orang perasan. Walaupun kita pun tak tahu orang tengah tengok ke atas tu, tapi kamera CCTV tu dia berakam. Jadi kita akan buat kerja tu, kita akan beribadah, lain kalau kita seorang-seorang. Seorang-seorang mungkin cincai, macam orang buat kerja lah, kerja di pejabat. Kalau ada CCTV, tak berani dia lebih kurang, walaupun tak ada siapa pun tengok sebenarnya, tapi dia tahu dia sedang diperhatikan. Jadi at-tasawuf, beribadah itu maknanya sehabis baik. Bak kata apa? Bak kata pengakap kami buat sehabis baik. Itu pengakap punya ni, diambil daripada tasawuf juga sebenarnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Cuma tak adalah akilah tu. Okey. Teringat zaman jadi pengakap tu Tapi last kali dapat kedai gangsa Tapi akhirnya dapat kedai betul lah yang ada kat rumah. Ada kawan beli daripada Kuala Kangsar, bawa ke Mesir, kerih. Okey. Dan soalan yang keempat tanya tentang apakah dia hakikat hari kiamat. Dan ini merupakan, kata Syekh Husri, sebagai satu orang kata kesimpulan bahawa Nabi SAW mengetahui apa yang berlaku akhir zaman. Daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman, Nabi tahu apa yang bakal berlaku. Sebab tu dalam hadis-hadis Rasulullah, Nabi sebut akan berlaku begini, akan berlaku begini, akan berlaku begini. Jadi kita yang dah hidup selepas zaman Nabi, kita hidup dalam keadaan kita tahu akan berlaku macam ni. Kalau kita sempat pada zaman tersebut, kita tahu macam mana untuk menjaga agama kita dan tidak jatuh dalam fitnah. Okey? Maknanya kita tidak akan berlawan dengan takdir, dan dalam masa yang sama kita tidak akan menyerah diri kepada takdir. Kalau kita tahu zaman akan datang rosak, tangan kita jadi rosak juga. Tapi kita tahu akan datang zaman, akan datang begitu rosak, dalam masa yang sama saya akan pastikan keluarga saya, orang keliling saya, orang yang berada dekat dengan saya selamat dari segi agama. Sebab ma'rifatu fitaniz zaman, supaya kita dapat mengelak fitnah tersebut dan menjaga agama kita di saat fitnah itu berlaku. Contoh Nabi sebut SAW, Nabi sebut bahawa selepas daripada 30 tahun selepas daripada 30 tahun zaman khilafah Rashidah, yang berlaku adalah mulkun adud, kerajaan yang zalim. Lalu Nabi sebut kepada para sahabat untuk bersabar dan tidak melawan dan tidak
bangun untuk menjatuhkan kerajaan zalim tersebut. Jadi apa sikap para sahabat? Okey, apabila berlalu selepas 30 tahun itu, iaitu selepas daripada Sayyidina Hasan akhirnya menyerahkan pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah, 30 tahun daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kurang 6 bulan campur 6 bulan Sayyidina Hasan. Jadi cukup 30 tahun. Akhirnya apa yang berlaku selepas itu? Pada zaman Sayyidina Muawiyah tak ada lagi lah, tapi selepas zaman Sayyidina Muawiyah berlaku mulkun adud, kerajaan beraja yang zalim. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, yang mana berlaku kezaliman yang sangat dahsyat ketika itu. Namun apa sikap para sahabat? Adakah mereka pakat-pakat, jom kita berlawan, kita angkat senjata, kita jatuhkan kerajaan yang zalim ini? Tak, mereka tidak begitu. Kerana Nabi kata dah, ini yang takdir yang akan berlaku kepada kamu. Maka jaga agama kamu, kamu jangan ikut pemerintah yang zalim ini, kamu jangan jadi zalim macam mereka. Tapi dalam masa yang sama Nabi pesan, jangan jatuhkan mereka sebab takkan jatuh. Sebab ini adalah takdir Allah. Akhirnya para sahabat mengikut dan mereka bersabar di atas takdir yang telah berlaku kepada mereka. Sayyidina Husain sampai kena bunuh, kan? Jadi Nabi sebut peristiwa akhir zaman ni supaya kita tengok kita di fasa mana, kita berada di zaman mana, dan apabila kita berada di zaman tersebut, macam mana cara kita nak menjaga agama kita. Okey. Jadi sebab itu dalam hadis ini disebut 4 perkara tadi supaya kita tahu agama kita ni, perbahasan syariat, perbahasan Al-Quran dan hadis merangkumi 4 perkara ini. Cerita tentang hari kiamat, iaitu peristiwa-peristiwa yang akan berlaku akan datang, cerita tentang akidah, cerita tentang syariat, dan cerita tentang tasawuf, taharatul qalb, bagaimana kita nak membersihkan hati kita. Jadi hadis ini oleh kerana dia adalah merupakan hadis-hadis akhir, kata Syekh Yusri, Sayyidina Jibril nak memberikan kepada sahabat apakah kesimpulan agama kita. Jadi bila Imam An-Nawawi datang ke hadis ni, seakan-akan Imam Nawawi nak meletakkan dalam minda kita, setelah semalam letak, buat apa benda pun kena ingat, kerana Allah. Kamu hamba Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillah Rabbil alamin. Fokus kita semua kerana Allah. Baik, dalam masa yang sama kena tahu agama kita ini perbahasannya tak lari daripada 4 perkara ni. Pergilah mana sekalipun, ceritalah apa benda sekalipun, dia tak akan lari daripada 4 perkara ni. Akidah, syariat, tasawuf, dan juga ma'rifatu fitaniz zaman. Okey, itu adalah kesimpulan daripada hadis yang kedua. Cuma dalam hadis yang kedua ini, walaupun itu kaedah besarnya, kalau kita lumatkan lagi, daripada situlah akhirnya kata Syekh Husri, daripada hadis Sayyidina Jibril inilah akhirnya daripada soalan tentang apakah di Islam, keluarlah kelompok manusia yang bergelumang dalam dunia fiqh, iaitu para fuqaha. Semuanya mengkaji tentang hukum hakam yang bersifat zahir, iaitu apakah hukum hakam syarak terhadap perbuatan makhluk, iaitu kitab-kitab fiqh. Keluarlah mazhab yang berbagai. Puncanya apa? Daripada hadis ini, iaitu ada di antara juzuk besar dalam Islam adalah merupakan perbahasan tentang hukum hakam fiqh, iaitu tentang hukum hakam syariat. Lalu ada para ulama kita yang mereka ini bergelumang hidup mereka daripada muda sampai meninggal dunia adalah untuk menguasai ilmu fiqh. Ini perjuangan Islam mereka. Mereka main dalam fiqh sebab ini merupakan juzuk besar dalam agama. Ada pula para ulama kita yang mungkin mereka tidaklah menguasai fiqh, tetapi mereka menguasai ilmu akidah. Main tentang ilmu akidah, tentang bagaimana apakah dia akidah Islam, apakah dia syubhat yang ditimbulkan, macam mana cara nak menjawabnya, bagaimana nak menerangkan kepada masyarakat. Main perkara tu. Hidup mereka daripada muda sampai akhir hayat mereka adalah dengan ilmu itu. Dan ada pula para ulama kita yang mereka ini mendalami ilmu kesufian, ilmu jiwa, ilmu tasawuf. Mungkin tanya hukum hakam fiqh, jawab kasar-kasar je, tapi ucapannya bagi bekas betul kat pada hati, mendidik hati. Dipanggil at-tasawuf. Sebab tu dalam Islam ini dia kena ada, kita kena ada guru murabbi, kita kena ada guru yang mendidik jiwa kita. Dalam masa yang sama ada pula para ulama kita yang mereka menukilkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Jadi umat Islam ini adalah umat yang mengetahui. Dia bukan satu umat yang jahil. Contoh, kalau orang tanya pada kita, apa yang akan berlaku akan datang, kita akan jawab senang je, benda yang akan berlaku akan datang. Akan sampai satu masa nanti bahawa Allah SWT akan mentakdirkan umat Islam akan berperang hebat dengan
Yahudi. Dan apa yang berlaku ketika itu akan sebelum itu akan Allah Ta'ala bangkitkan, Allah Ta'ala munculkan seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah, daripada keturunan Sayyidina Al-Hasan, yang namanya Muhammad Ibn Abdullah. Tahu mana? Nabi sebut. Mereka berlaku sadaqah Rasulullah. Kita tak terkejut, sadaqah Rasulullah. Orang lain terkejut, dia ni dapat ilmu mana ni? Kita kata kami bukannya menurun ke apa, tak. Kita bukan dukun, kita sebut apa yang Nabi sebut. Selepas itu akan datang Nabi Allah Isa AS. Selepas itu umat Islam akan berperang dengan Yahudi. Akhirnya Yahudi yang ketika itu kepala besarnya siapa? Dajjal. Umatnya Dajjal bersama dengan Yahudi. Ya, memang Yahudi bersama dengan Dajjal, Dajjal bersama Yahudi. Kita akan berperang hebat dengan mereka. Ramai yang syahid. Umat Islam sendiri pun ramai yang syahid. Yang akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya Dajjal dibunuh. Siapa yang bunuh Dajjal? Nabi Allah Isa. Di mana? Di Babul Luk. Wow, sampai tempat pun Nabi sebut. Di mana Babul Luk? Hari ini berada di Palestin. Selepas tu apa yang berlaku? Selepas Dajjal dan juga Yahudi mati, akhirnya orang-orang Kristian pun masuk Islam. Masa Nabi Isa turun, dia mereka sembah Nabi Isa. Tiba Nabi Isa sendiri menyatakan saya bukan Tuhan. Apa lagi yang tinggal? Orang Kristian semua memeluk agama Islam ketika itu, sebab mereka sudah meyakini, tengok depan mata. Okey, apa yang berlaku? Akhirnya selepas itu umat Islam diserang pula oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Apa yang berlaku? Ramai sangat Ya'juj Ma'juj. Apa yang berlaku? Umat Islam tak ada kekuatan. Akhirnya Nabi Isa minta umat Islam naik atas gunung. Apa yang berlaku? Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan bala penyakit menimpa kaum Ya'juj dan juga Ma'juj. Apa yang berlaku? Akhirnya mereka mati. Apa yang berlaku? Akhirnya busuk dunia ni. Busuk dunia. Sebab apa? Sebab bau busuk mayat mereka. Akhirnya apa yang berlaku? Nabi Isa mohon kepada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala turunkan burung-burung besar dan mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj ni. Kaum Ya'juj dan Ma'juj dibawa ke mana yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya turun pula hujan, membersihkan bumi. Bumi jadi bersih, segar balik. Wow, sampai begitu kita tahu. Sebab apa? Sebab semuanya Nabi sebut. Batu umat Islam ni umat yang berjalan di atas dasar ilmu. Sebab tu kalau saya masa dalam kajian tesis saya, ada seorang bila bincang tentang kawasan Ar-Rai. Kawasan Rai itu tempat Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, disebut Ar-Razi kerana tempat beliau tu namanya Rai. Di belah-belah Iran sekarang ni. Jadi selepas Imam Ar-Razi meninggal dunia, tempat itu telah diserang oleh Tatar, dan ramai yang meninggal. Jadi dalam antara peristiwa itu ada satu orang alim tu, dia ajak orang Islam berperang, tapi dia kata kita semua akan kalah dalam perangai ini. Sebab takdir Allah Ta'ala, kita memang akan berperang dengan kaum yang dia punya pakaian dia berbulu, iaitu merujuk kepada tentera Tatar. Tapi mereka tetap berperang, sebab itu yang diwajibkan dari segi syariat. Walaupun begitu, mereka serahkan diri mereka kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan memang syahidlah akhirnya mereka, sebab memang tak mampu. Kerana memang sudah takdir Allah, dan kita tak akan mampu mengubah takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi Islam ini datang dengan membawa 4 perkara tadi. Jadi macam mana sekalipun kita akan berada dalam konklusi 4 perkara ini. Baik, hadis Sayyidina Jibril ni antara yang banyak bila ulama bincang, mereka akan bincang juga dengan konsep talabul ilmi. Sebab Sayyidina Jibril alaihissalam datang dalam rupa seorang yang belajar dengan Nabi alaihissalam. Lalu ketika Sayyidina Jibril datang bertemu dengan Nabi untuk bertanya soalan, beliau datang dalam rupa seorang talibul ilmi. Jadi disebut oleh para sahabat sewaktu Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang manusia tadi, bajunya sangat putih. Jadi kata Syekh Husri, seorang penuntut ilmu, dia dalam nak hadir ke dalam majlis ilmu, dia kena hadir dalam keadaan bersih. Sebab baju sangat putih ni maksud dia apa? Bersih. Kalau baju berwarna mungkin kotor tapi orang tak perasan. Tapi kalau baju sangat putih, maknanya sangat bersih. Kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, di sini juga menunjukkan sunat bagi talibul ilmi pakai pakaian putih. Lepas tu kalau kita tengok di pondok-pondok, mereka pakai pakaian putih. Tapi di Mesir ni payah pakai putih, pakai lepas sejam dah jadi warna lain, kan? Mungkin di Malaysia sesuai ataupun di Indonesia, tapi di Mesir ni mungkin, kan? Boleh pakai tempoh keputihan itu 2 jam saja. Lepas tu dia jadi warna lain, perang, ungu,
oren dan sebagainya. Syadidu sawadi sya'ar, rambut sangat hitam, bukan putih. Saya rambut dah putih sikit dah, bukan putih sikit, banyak dah tu kan. Rambut sangat hitam. Apa maknanya? Kata Syekh Yusri, ini menunjukkan talibul ilmi, waktu dia menuntut ilmu sepatutnya daripada zaman muda. Bukan tunggu rambut dah putih pun nak belajar. Jadi menuntut ilmu ni kita kena rancang daripada zaman muda lagi. Tapi kalaulah ada orang, contoh, dia dengar-dengar macam kita, alamak saya baru semalam bercita-cita nak menuntut ilmu, tapi dah tua, dia tak payah belajar ke? Belajar juga. Ada juga ulama' kita yang belajar lewat. Tetapi takdir Allah Ta'ala akhirnya jadi orang alim juga. Jadi menuntut ilmu ni masa dia sepatutnya bila? Daripada zaman muda. Alhamdulillah kita ni masih muda lah ni. Saya pun walaupun 9 Ramadan ni genap umur 40 tahun berdasarkan takwim Hijri. Teringin nak beli tongkat sebenarnya kan. Tapi malu pula rasa kan, nampak tua penuh. Lepas tu orang Mesir pun bukannya bertongkat, nanti nampak macam syekh pula, segan pula rasa. Okey, walaupun saya dah, yalah kira dah tua lah kan, lahir tahun 1980, adik-adik pun tentang tak lahir lagi masa tu, ataupun baru umur setahun dua. Tapi bila bersama dengan orang muda, terasa semangat muda tu. Sebab kita masih muda, alhamdulillah adik-adik datang belajar dan kadang-kadang masih muda. Jadi jangan sia-siakan kemudaan itu. Kemudian disebut juga bagaimana Sayyidina Jibril rapat dengan Nabi, dan ini adalah suasana dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita ni mungkin terpaksa rapat sebab orang ramai, jadi terpaksa rapat. Cuba kalau yang datang 20 orang, nak rapat tak agak? Kalau di Malaysia tu, kalau kita tengok gambar orang majlis-majlis pengajian kan cantik kan, nampak ustaz seorang-seorang, lepas tu anak murid yang paling dekat berada di timur sana, seorang lagi di selatan sana. Ustaz tu macam dia bercakap tu, yalah dia depan tu semua dipenuhi oleh jin je. Jin, malaikat, tapi yang manusia dia bagi peluang. Jin, malaikat depan. Ini masjid ni kami yang bina kan. Mungkin begitu kot cita-cita orang Malaysia kita. Jadi itu bukan cara. Sebab Sayyidina Jibril subhanallah datang rapat. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi kata Syekh Husri, rapat pertama dalam majlis pun rapat, dalam masa sama dalam hubungan hati juga adalah rapat. Maksudnya seorang murid itu dia kena sentiasa rapat dengan guru dia. Dari segi majlis ilmu pun rapat, dari segi hubungan dia pun rapat, dari segi hubungan hati pun rapat, mendoakan guru dia. Sebab di situlah akan timbul keberkatan ilmu. Dan di akhir sekali Nabi sebut fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, di sini menunjukkan di antara kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa kitabnya disebut al-khususiyah, min khususiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ya'rifu al-malak wa in kana al-malak jaa mutamassilan bi suratil bashar. Kalaulah malaikat datang dalam apa rupa sekalipun, Nabi tahu yang datang itu adalah malaikat. Contoh di sini, Sayyidina Jibril tak sebut, "Taib, akhiran ana asta'zim minkum jami'an ya jamaah, ya jamaah ana asta'zim minkum." Ala fikrah ana Jibril alaihi salam. Ala fikrah. Wada'an wa bye-bye. Lepas tu Sayyidina Jibril pun naik ke atas. Ke apa, sebab malaikat tinggal di langit. Tak ada. Dan Sayyidina Jibril kata, "Ya Rasulullah, ta'rifuni?" Ala fikrah, aib lau la ta'rif ni. Sayyidina Jibril tak sebut begitu, tapi Nabi tahu yang itu adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Nabi sebut pada Sayyidina Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi antara khususiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda dapat mengetahui yang datang itu adalah malaikat. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain disebut kisahnya dalam Al-Quran. Sayyidina Ibrahim alaihissalam sampai sembelih anak lembu, nak jamu kepada tetamu, nak bagi makan kepada tamu yang hadir. Disangkanya manusia, rupanya adalah malaikat. Nabi Allah Lut alaihissalam jadi risau dengan keselamatan tetamu, sedangkan yang datang itu adalah malaikat. Jadi antara kelebihan Nabi Muhammad yang Allah khususkan pada baginda Nabi, tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain, adalah baginda tahu yang datang itu adalah malaikat. Dan di sini juga menunjukkan bahawa ada para sahabat yang pernah melihat malaikat. Sayyidina Umar pernah melihat malaikat dalam rupa seorang manusia. Okey,
Itu kesimpulan daripada hadis yang kedua. Kita baca ni kira laju-laju lah Laju-laju pun dah kat sejam juga di hadis yang kedua. Sebab hadisnya panjang. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Al-hadithu salis an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Sayyidina Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya dua-dua sahabat. Sebab tu bila kita baca hadis ni an Abdullah bin Umar bin Khattab, kita baca apa? Radhiyallahu anhuma. Hatta kalau tak tertulis sekalipun dalam kitab, kita baca radhiyallahu anhuma juga. Sebab antara adab dalam membaca hadis, apabila disebut nama seorang sahabat, kita mendoakan sahabat tersebut. Ni kelebihan umat Islam. Mereka cinta kepada orang yang berdamping dengan Nabi. Kita cinta Nabi. Semua benda yang berkaitan dengan Nabi, semua kita sayang. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Semua sebab dan semua nasab terputus, tak berguna di hari kiamat nanti, melainkan sabab dan juga nasab yang berkaitan denganku. Jadi kita sayang Nabi. Segala benda yang berkait dengan Nabi kita akan sayang. Antaranya siapa? Sahabat Nabi. Sebab mereka adalah orang yang Allah pilih untuk beriman dengan baginda Nabi SAW. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebaik-baik generasi para Nabi. Dalam keadaan ramai-ramai Nabi, yang paling hebat sekali Nabi Muhammad, diikuti dengan Nabi Allah Ibrahim, diikuti oleh Nabi Allah Musa, diikuti oleh Nabi Allah Isa dan juga Nabi Allah Nuh alaihi salam, iaitu Nabi Ulul Azmi. Selepas selesai generasi para Nabi, siapa pula makhluk Allah paling terbaik? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka dipilih oleh Allah untuk bersama dengan orang ataupun makhluk Allah yang paling terbaik. Jadi tidak akan bersama dengan yang terbaik, melainkan juga yang terbaik. Sebab tu kata para ulama kita, hebat-hebat seorang wali Allah tak akan mampu menyamai darjat seorang sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi itu mungkin orang biasa-biasa, biasa-biasa pada pandangan mata manusia lah. Namun apabila mereka beriman dengan Nabi pada zaman Nabi, ini menunjukkan bahawa mereka adalah generasi paling baik yang dipilih khusus oleh Allah untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut hadis ini an Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, iaitu Sayyidina Abdullah, ayahanda beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Namun telah disebut dua nama, Sayyidina Abdullah, disebut nama ayahanda beliau, dua-dua sahabat Nabi, lalu kita mendoakan kedua-duanya sekali. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala 5. Agama Islam telah terbina di atas 5. Al-Islam, bunyal Islam, maksudnya bunya al-ahkam al-zahirah. Sebab kalimah Islam ini, adakah dia merujuk kepada agama yang merangkumi 4 benda yang telah kita sebut tadi? Mungkin juga. Kita tengok ayat lah. Agama Islam, agama Islam merangkumi syariat, hakikat, tasawuf dan juga ma'rifatu fitani zaman. Dalam hadis ini, apa maksud al-Islam di sini? Maksud al-Islam di sini adalah agama Islam dengan maksud secara zahir, iaitu dari sudut hukum hakam fiqahnya. Agama Islam ini, iaitu syariat Islam ini, telah terbina di atas 5 perkara yang dinamakan sebagai Arkanul Islam. Kita alhamdulillah rasanya di kalangan kita tak ada yang terupa kot rukun Islam tak. Tapi kalau kita balik, kita turun pada masyarakat, terkejut juga bila kita tengok ada orang jumpa orang ni tanya rukun Islam, habis bertambah rukun kan. Bukan 5 je lebih ataupun kurang. Maknanya mana berat juga kerja kita. Benda asas-asas ini pun masyarakat kita sampai dah tak tahu. Agama Islam ini terbina di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Penyaksian yang pertamanya, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah.
Sebab apa syahadah ini yang mula-mula? Sebab kalau tidak dengan pengakuan ini, tidak akan dihukum seseorang itu secara zahir sebagai seorang Muslim. Macam mana kita nak kata dia Muslim? Apabila dia bersaksi, dia mengakui, sama ada depan orang ramai atau depan orang yang sedikit, tapi dia bersaksi secara lafaz bahawa dia mengakui bahawa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, utusan Allah. Tanpa syahadah ini, tak akan mampu kita kata dia seorang Muslim. Sebab tu Abu Talib, bapa saudara Nabi, tidak dihukum sebagai seorang Muslim. Sebab beliau tidak bersaksi, tidak menyatakan lafaz yang jelas bahawa Nabi Muhammad utusan Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Walaupun dari segi akidah bapa saudara Nabi ini memang berlaku khilaf lah para ulama dari segi akidah. Kebanyakan ulama Islam kita berpendapat bahawa Abu Talib ini seorang musyrik. Itu yang kita biasa dengar. Namun ada juga sebahagian kecil ulama Ahlussunnah kita, dan ini yang dipegang oleh Fadilatul Syekh Ali Jum'ah, dipegang oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dipegang oleh guru-guru kita daripada Al-Azhar. Mereka berpendirian bahawa sebenarnya Abu Talib adalah seorang mukmin, walaupun secara zahirnya beliau bukan seorang Muslim. Sebab beliau pernah mengakui bahawa sebaik-baik agama adalah agama anak saudara beliau, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, dan ditambah lagi dengan hadis yang Nabi menyatakan bahawa Abu Talib akan diazab di lapisan atas api neraka. Lapisan atas api neraka itu adalah lapisan untuk kaum mukmin yang asli. Sebab kalau atas, yang paling atas itu neraka untuk orang mukmin. Moga-moga bukan tempat kita lah. Ke ada yang teringin, tak dijauhkan Tuhan ya. Kita nak ke syurga, kalau boleh tak nak kena hisap, nak terus ke syurga, tiba-tiba masuk terus ya. Walaupun amalan tak baik, tapi kita sangat punya perasaan kuat kepada Allah SWT. Jadi neraka paling atas itu adalah untuk usatul muslimin, orang-orang Islam yang jahat atas dunia ni, yang ditakdirkan oleh Allah untuk dibersihkan terlebih dahulu. Jadi adalah pelbagai dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa Abu Talib ini, bapa saudara Nabi ini, sebenarnya seorang yang berakidah dengan memperakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Namun oleh kerana beliau tidak berlafaz dengan lafaz syahadah, maka beliau tidak boleh dihukum atas hukum dunia sebagai seorang Muslim. Tapi adakah hati beliau itu seorang mukmin? Hanya Allah saja yang tahu. Hatta ulama kita pun berbeza pendapat. Kebanyakan kata dia bukan seorang mukmin, ada sebagian kecil yang mengatakan beliau seorang mukmin. Kita tengoklah akhirat kelak. Kalau jumpa dalam syurga tu, maknanya beliau seorang mukmin. Jadi dengan syahadah, barulah segala hukum hakam fiqh tertakluk kepada orang tadi. Barulah dia dipanggil sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Bila dia sebagai seorang Muslim, maka di sana ada ibadah-ibadah yang pelbagai. Namun kepala besar ibadah-ibadah ini adalah 4 ibadah yang disebut dalam rukun Islam, iaitu mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Daripada 4 ibadah inilah kalau kita tengok akan pecah segala ibadah-ibadah Islam yang lain. Tolong orang, kita tengok di segi tolong orang susah, dia itu merupakan ada kaitan dengan zakat. Zakat kan unsur tolong orang. Sembahyang sunat, semestinya solat, baca Quran, masuk dalam solat juga, sebab dalam solat ada bacaan Quran. Puasa sunat pun begitu. Kalau kita tengok segala ibadah yang di dalam syariat ni, dia akan balik ke situ juga. Macam mana pun dia akan pergi kepada 4 kepala besar dalam ibadah. Raja-raja bagi ibadah ni adalah 4 yang rukun Islam itu: sembahyang, haji, puasa dan juga menunaikan zakat. Okey, ini dipanggil sebagai arkanul Islam. Maksudnya pancang besar bagi Islam, maksudnya tiang seri besar pada Islam, tiang yang merupakan tonggak paling besar adalah syahadah. Patah tiang ni, habis runtuh rumah. Tapi kalau tiang ni ada, rumah masih boleh lagi. Tapi dia kena dipasak dengan 4 lagi, barulah Islam dia tu kuat. Tapi kalau satu semayang tidak, puasa okey, jadi rumah tu sengit, tapi masih berumah lagi, masih lagi Muslim, kita tak kata dia keluar dari agama Islam, sebab dia masih seorang Muslim.
Sebab dia ada tiang besar dia, iaitu dia mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ini hadis kedua ini adalah hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menyatakan bahawa seorang Muslim, kalau betul dia seorang Muslim yang kuat, sepatutnya dia tidak akan meninggalkan rukun Islam ini. Yang pertama tu sepatutnya tak boleh ditinggal lah. Kalau ditinggalkan tu dia bukan seorang Muslim. Dan 4 yang berbaki merupakan ibadah yang tak sepatutnya ditinggalkan oleh seorang Muslim, yang dipanggil dalam perbahasan ilmu kita dipanggil sebagai arkanul Islam. Dan ini yang kita bawa kepada masyarakat, yang sembahyang jangan lupa. Dan rasanya orang Islam semua tahu sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, haji tu wajib. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tengok masyarakat kita semula sudah makin dekat. Kalau tengok masyarakat dulu kadang-kadang sembahyang jarang, puasa jarang. Sama-sama muda, kau tanya orang tua-tua kita, pakcik-pakcik kita, datuk-datuk kita, masa mereka zaman muda, kerana mereka tak ada kemampuan belajar macam kita, tak ada pengajian macam kita. Akhirnya yang tinggal sembahyang pun banyak. Bila dah tua-tua, barulah rasa macam mana saya dah tinggal sembahyang, nak buat macam mana. Di tempat saya tu ada seorang pakcik tu, dia kata masa zaman muda dulu dia tinggal sembahyang sebab dia tak ada siapa yang didik dia. Akhirnya selepas dia berusia dekat 60 lebih, 50 lebih, barulah dia rasa nak berubah. Jadi dia tanya pada seorang ustaz, saya nak buat apa ustaz? Saya dah tinggal sembahyang lama. Daripada zaman muda, sekarang dah umur berapa dah, nak qada macam mana? Jadi ustaz dia kata begini pakcik, setiap kali pakcik sembahyang fardu, pakcik sembahyang sekali lagi untuk niat qada. Dan subhanallah, nak katanya jangan pandang enteng pada orang. Walaupun pakcik ni dia bersama muda dulu tak sembahyang, tapi dia buat terus apa yang disuruh oleh ustaz tadi. Saya tengok pakcik ni, habis dia sembahyang, dia akan sembahyang. Kalau zuhur dia sembahyang 4, berapa tu? Sebab dia nak qada. Saya setiap hari dia buat begitu, dengan niat moga-moga dia sempat untuk menyelesaikan semua tanggungjawab dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita hari ini, kita generasi muda, nak pula kita belajar di Azhar, kita kena syukur pada Allah. Sebab benda yang kita rasa, takkan kita nak tinggal sembahyang kot, takkan tak nak puasa kot, takkan kalau dah ada duit tak nak bayar zakat. Sebab kita ni macamnya, kita ni sudah disumbatkan betul-betul Islam tu, sampai kita memang dah tak mampu untuk keluar daripada rukun ini. Dan kita memang tak akan tenang kalau tinggalkan sembahyang. Tapi kalau orang sebelum ini, kadang-kadang mereka tak rasa macam kita rasa. Ni satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, moga-moga tidak dicabut daripada kita. Allahumma amin. Jadi hadis yang ketiga ni, Imam Nawawi nak beritahu, okey, kalau tadi mula-mula keyakinan kita tentang niat kerana Allah, buat benda pun kerana Allah. Yang kedua, hakikat Islam ni kena ingat, dia akan balik pada 4 perkara. Baik, bila selesai begitu, nak bincang tentang tasawuf tu benda dengan hati. Baik, kita pergi kepada yang paling zahir sekali, iaitu al-Islam, iaitu tentang hukum hakam fiqah. Baik, hukum hakam fiqah ni macam-macam. Kena ingat, dia punya punca dia yang terbesar ada 5. Semestinya pengakuan syahadah la ilaha illallah sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah, dan 4 rukun yang berbaki. Daripada 4 ini, kalau sempurna 4 ni, akan mudahlah segala benda yang lain. Tapi kalau 4 ni pun tak selesai, sembahyang pun tak selesai, beratlah yang lain. Jadi dia merupakan fokus seorang Muslim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berhenti setakat ini dahulu. Hadis yang kedua, yang ketiga ini, Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. InsyaAllah besok kita akan masuk pada hadis yang keempat, dan ada rezeki kita masuk pada hadis yang kelima dan keenam kalau ada rezeki, insyaAllah. Biiznillah Azza wa Jalla. Okey, sekadar tu dahulu, terlebih 10 minit, mohon maaf lebih sikit apa kot kemarah. Kalau marah tak apalah Kalau marah kita akan jumpa hadis yang akan datang. Nabi kata la taghdab, jangan marah Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل
غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.